حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Amma ba'd. Sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerana antara nikmat yang besar adalah kita dapat terus bersama-sama di dalam majlis ilmu, apatah lagi yang terkait dengan kita mahu terus memberikan perhatian terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya yakin bukanlah yakin, saya tahu masih lagi dalam mood raya, kerana kita masih belum selesai open house-nya. Kita masih belum selesai menjemput tetamu-tetamu istimewa untuk datang ke tempat masing-masing. Ala kulli hal, malam ini kita diberikan kesempatan untuk meneruskan majlis ilmu, maka ini satu nikmat yang cukup besar untuk kita hargai bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada penganjur kita, dan insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan panduan daripada surah Al-Baqarah. Sudah masuk halaman yang ke-20 malam ini insya-Allah, iaitu bermula daripada ayat 127 hingga ayat 129 insya-Allah. Jadi apa kata kita mulakan terlebih dahulu dengan kita membaca umul kitab, dan kemudian seterusnya kita membaca daripada surah Al-Baqarah ayat 127 sehingga ayat 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Baqarah ayat 127 sampai ayat 129, dan kita berada pada halaman yang ke-20 malam ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rabbana wab'ats فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji hajah sekalian, malam ini kita memberikan perhatian antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kita dalam sesi tadabbur dengan soalan. Maka insya-Allah dalam kita nak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti ada pelbagai kerangka dan kaedah untuk kita memahaminya, dan untuk hari Selasa malam kita berusaha untuk memahaminya dengan kita bertanyakan soalan. Sudah pastilah di sebalik soalan itu kita juga berusaha untuk menemukan jawapannya, dan harapnya dengan jawapan dan juga soalan yang kita sebut dan juga tanyakan pada malam ini, itu menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Apa khabar semua? Sebelum kita teruskan pada ayat yang akan kita bicarakan, seperti mana biasa kita berada di Zoom, dan harapnya saya bersama dengan haji-hajah sekalian tidaklah berseorangan, tidaklah saya bersendirian. Oleh kerana itu, mari sama-sama kita tuliskan di ruangan chat, bagi yang berada di Zoom ataupun berada di Facebook, kita tuliskan sedikit di ruangan chat itu apa keadaan, kondisi pada malam ini, apa keadaan masing-masing pada malam ini. Kita harapkan dan kita doakan semua dalam keadaan yang baik dan juga sihat wal afiat. Alhamdulillah, daripada Hajah Nuraini baik, alhamdulillah. Hajah Maryam kita juga alhamdulillah. Hajah Hanani kita juga baik, alhamdulillah. Bagaimanakah yang lain? Allahumma salli ala Muhammad. Hajah Zalinah kita juga alhamdulillah. Hajah Romi kita juga alhamdulillah. Baik. Masya-Allah, tabarakallah. Dan ini adalah malam yang pertama selepas kita berehat raya. Dan harapnya jangan rehat lama-lama sangatlah ya. Dan insya-Allah mari sama-sama kita ingatkan rakan-rakan kita yang lain, kita maklumkan juga kepada teman-teman kita yang lain yang mungkin terlupa bahawa kita ada pertemuan pada malam ini, sesi tadabbur dengan soalan. Alhamdulillah, Hajah Fatimah baru pertama kali join kelas. Harapnya ini adalah kali pertama dan akan berterusan insya-Allah sampai bila Allah Taala alam. Tapi kita doakan sampai kita boleh habis 30 juzuk Al-Quran. Itu mungkin mengambil masa yang sangat lama. Ala kulli hal, paling tidak kita dapat menelusuri dan banyak daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik. Jadi terima kasih kepada haji-hajah sekalian yang berkongsi khabar masing-masing, dan jom kita pergi pada ayat 127 pada malam ini. Baik, pada ayat 127 ini, Allahumma salli ala Muhammad, nota insya-Allah kita akan sebarkan, dan kalau ada yang mungkin tak dapat nota nanti boleh maklumkan sahaja insya-Allah, tapi selepas daripada kelas insya-Allah kita akan kongsikan. Jadi pada halaman 127 hingga halaman 129, ayat 127 hingga ayat 129, kita pergi dahulu pada ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Sadaqallahul azim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim bersama-sama dengan Nabi Ismail
meninggikan binaan asas-asas tapak Baitullah iaitu Kaabah itu sambil berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, ini adalah antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi apakah mesej yang boleh kita fahami daripada ayat ini? Mari kita kongsikan di ruangan chat apa mesej yang dapat difahami oleh tuan-puan haji-hajah sekalian pada ayat ini. Mari kita tuliskan sama-sama insya-Allah. Itu soalan yang pertama. Jadi soalan yang pertamanya adalah apa mesej Allah yang kita faham pada ayat ini? Mari kita tuliskan sama-sama di ruangan chat. Kita berkongsi. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita, kerana soalan sudah pasti di sana ada kemampuan untuk berfikir. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah antara perkara penting dalam perbincangan hidayah. Hidayah ini minimal ada 4 peringkat yang dibincangkan oleh Imam Al-Asfahani. 4 peringkat terkait dengan hidayah. Jadi apa 4 peringkat tersebut? Yang pertamanya adalah hidayah akal. Maka di sini adalah memerlukan kemampuan untuk berfikir. Sebab itu ini adalah level ataupun perkara yang pertama. Kemudian barulah kita bercakap tentang yang kedua, namanya bayan. Kemampuan untuk menjelaskan. Dan kemudian ada hidayah yang disebut dengan taufiq. Yang ini adalah dari Allah. Petunjuk dari Allah. Dan sampailah kita harapkan petunjuk menuju ke syurga. Allahumma salli ala Muhammad. So, ini antara perkara yang menjadi persoalan apabila ada orang belajar Quran tetapi dia tidak melaksanakan apa yang dia faham ataupun apa yang dibelajar daripada Al-Quran. Lalu antara yang dijelaskan itu adalah kerana hidayah yang disebutkan itu adalah di peringkat taufiq, di peringkat yang ketiga. Dan sudah pasti setiap perkara itu ada kunci dan juga pintunya. Maka untuk pergi ke pintu ataupun kunci yang ketiga itu kena buka kunci yang pertama secara sunatullahnya, dan bukalah kunci yang kedua, dan insya-Allah akan beroleh kunci yang ketiga. Maka sebelum kita bercakap tentang mahu menjelaskan, insya-Allah kita ada penjelasan, tetapi kita juga nak mengajak untuk sama-sama berfikir. Dan of course itu ada kaitan dengan soalan. InsyaAllah. So ini mudah-mudahan menjadi satu petunjuk juga kepada kita apabila kita berada dalam majlis ilmu. Yang kita nak bawa terlebih dahulu adalah kepada kemampuan untuk kita semua berfikir bersama-sama. Dan kemudian jika ada yang menjelaskan itu, maka itu adalah dapat dioptimumkan apabila yang datang ataupun hadir itu adalah orang yang mahu berfikir. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Hajah Amnah. Allah suruh kita sentiasa berdoa kepadanya. Baik, itu pengajaran daripada ayat tersebut. Dan Hajah Nurani kata setiap apa yang kita lakukan perlu berdoa semoga diterima oleh Allah dan tidak menjadi sesuatu pekerjaan yang sia-sia. InsyaAllah, tabarakallah. Hajah Zakiyah, fikir, jelaskan. Hajah Maryam, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah minta kita sentiasa berdoa kepadanya. Dan kita tengok satu lagi adalah daripada Hajah Zalinah, sekalipun satu amalan itu yang baik perlu berdoa. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih kepada semua yang berkongsi pandangan mesej Allah pada ayat 120
27 ini. Baik, mari kita sama-sama setelah pun kita kongsikan sebelum ini, kaedah asasnya adalah apabila kita membaca satu ayat, minimal kita nak faham, kalau tak mampu faham yang bahasa Arabnya, kita usaha dahulu untuk faham yang bahasa Melayunya. Kalau kita faham bahasa Melayu lah, insya-Allah semua faham kan. So yang pertama, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas tapak Baitullah Kaabah itu. Satu. Ini adalah peristiwa membina ataupun meninggikan asas Baitullah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Dan kalau kita lihat dalam ayat ini, yarfa'u Ibrahim, tidak yarfa'u Ibrahim wa Ismail, tetapi wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nak memberikan gambaran tentang peranan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga anaknya yang masih ada binjangan yang masih remaja pada ketika itu, dan sudah pastilah yang dibangunkannya itu adalah pada tahap-tahap yang tertentu. Dan sebab itu salah satu daripada mengapa dipisahkan pada Ibrahim dan juga Ismail pada ayat ini. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang pertama. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan kemudian ketika mana mereka meninggikan Kaabah, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Ini doa mereka. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Dan kita pun baru habis Ramadan kan, dan ketika mana masuk sahaja bulan Syawal itu, antara doa yang selalu kita dapat apabila kita diucapkan dengan Eid Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum. Moga-moga Allah menerima amal kita semua. Dan kita doakan, harapnya begitu. Kerana apa? Kita khawatir sekalipun kebaikan yang dilakukan, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail bukan buat benda buruk, melakukan satu perkara yang sangat mulia, tetapi pada keadaan tersebut pun masih lagi Rabbana taqabbal minna. Kenapa dalam hati kita ni kita takut nanti bila kita buat, kadang-kadang kalau kita buat sesuatu dia ada riak, ada nak orang tengok apa yang kita buat. Kadang-kadang kita buat baik, tapi dalam masa yang sama kita mengharapkan ganjaran dunia daripada manusia. Apakah itu salah dan sebagainya? Memang ada perbincangan yang panjang, tetapi kalau kita pergi kepada makam-makam yang tertentu, bagi mereka yang hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka tidaklah terwanti-wanti ataupun meminta-minta ganjaran daripada manusia. Tetapi ia bukanlah satu perkara yang mudah untuk diproses. So ada banyak lagi cabaran-cabaran ketika mana kita melakukan suatu amal kebaikan, maka doanya adalah Rabbana taqabbal minna. Itu yang dibacakan oleh mereka. Dan kemudiannya di hujung itu, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ada 3 mesej yang besar yang boleh kita faham. Mesej yang pertama, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bersama-sama membangunkan ataupun meninggikan Kaabah. Mesej yang kedua, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna. Dan yang ketiga, dalam ucapan doa itu disebutkan pula Asma'ullahul husna, innaka antas sami'ul alim. Allah maha mendengar dan juga Allah maha alim, maha mengetahui. Dan saya membicarakan panjang lebar tentang Asma'ullahul husna ini, sudah masuk siri yang ke-60 lebih untuk menyingkap tabir ilahi. Itu kebiasaannya kita laksanakan pada hari Isnin dan juga Selasa siang, dan insya-Allah kita akan bersambung selepas daripada Syawal ini, insya-Allah.
So tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu mesej secara umum yang boleh kita faham pada ayat 127 ini. Dan jom kita lihat antara persoalan yang boleh kita berikan perhatian. Baik. Kita hanya memerhatikan sebahagian sahaja daripada halaman 20 ini, iaitu daripada ayat 127 sampailah ayat 129. Dan insya-Allah daripada ayat 130 sampailah habis halaman ini, kita akan bincangkan pada pertemuan yang akan datang. Soalan yang pertama. Mengapakah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail berdoa supaya diterima amalan mereka? Rabbana taqabbal minna. Why? Kenapa nak berdoa? Bukankah mereka sedang melakukan amal kebaikan, amal soleh? Lalu Al-Biqai menerangkan tentang terimalah daripada kami amalan kami itu, Rabbana taqabbal minna, itu dengan maksud kurniakanlah kami kelebihan dari sisimu dan janganlah engkau tolak amalan kami. Rabbana taqabbal minna. Dengan arti kata, ya Allah, di sisimulah segala kelebihan, maka kami memohon kelebihan-kelebihan itu dan jangan ya Allah engkau menolak amalan-amalan yang kami lakukan. Itu adalah untuk menunjukkan apa? Pengiktirafan kelemahan hamba. Ketika mana kita mampu untuk melakukan kebaikan, jangan anggap kita dapat melakukan kebaikan itu adalah kerana kita ni baik. Kita mampu untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Jangan anggap kemampuan kita untuk berada pada majlis ilmu malam ini adalah kerana kita orang yang lebih soleh daripada orang lain. Bahkan bagi orang yang ikhlas itu, ketika mana dapat melakukan kebaikan, antara ciri-ciri orang yang ikhlas adalah sentiasa merasakan bahawa kebaikan yang dapat dilakukan itu adalah kerana taufik yang diperolehinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini taufik daripada Allah. Dan kena sedar selalu bahawa ini taufik daripada Allah. Dan kadang-kadang ada orang yang dia bekerja lalu Allah berikan dia sedikit kekayaan. Dan kemudian dia menganggap kerana dia bekerja lah maka dia dapat kekayaan dan kekayaan itu, dan kerana dia tak ada sakit hati dengan orang lah maka Allah bagi dia kesenangan demi kesenangan. Ya, berhati-hatilah terhadap ungkapan kita, kerana kemampuan kita untuk dapat bekerja, kemampuan kita untuk memperolehi hasil-hasil yang baik itu juga adalah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan antara topik yang menarik untuk dibahaskan itu adalah tentang bagaimana adab menyara hidup. Dan kita menyara kehidupan kita ni ada adabnya. Bahkan sudah dibincangkan oleh ulama tentang macam mana untuk menyara kehidupan kita ini. Allahumma salli ala Muhammad. Ada kitabnya pun yang sudah membicarakan tentang bagaimana adab untuk menyara hidup. Baik, ya Karim. Ini adalah kerana nak menunjukkan bahawa kami ni hamba. Ya Allah, kami buat kebaikan, tapi sebenarnya kami hamba. Disebabkan kehinaannya walaupun ia telah berusaha dengan melakukan amalan. Begitu sekali kita diajar untuk sentiasa merasa bahawa kita ini hamba. Maka ingat bahawa kita ini adalah seorang fakir. Maka orang yang fakir dia akan sedar diri akan kefakirannya selama-lamanya. Ini orang yang fakir. Antumul fuqara'u ila Allah. Kita ni adalah orang yang fakir. Seorang pengemis ketika mana diberikan harta oleh tuannya, lalu dengan harta tersebut ketika mana dia sedar bahawa ini bukan harta saya, ini harta tuan saya, maka tak mungkin orang yang dalam keadaan sedar bahawa itu adalah harta tuannya bukan harta dia, tak mungkin untuk dia bersenang-senang ataupun tak mungkin dia membuat sesuatu mengikut sesuka hatinya. Sudah pasti dia nak buat sesuatu dia akan ingat ini hak tuan saya. And kalau saya sekarang tinggal di Sungai Petani, menyewa rumah, sudah pastilah saya nak buat sesuatu
sekejap, ini nak buat sesuatu di rumah ini ada tuannya, maka saya kena minta izin dengan tuannya. Kerana apa? Kita sedar bahawa ini bukan milik kita, kan? Dan begitulah orang yang faqir. Maka ini kita nak selalu kena ingatkan diri kita. Ingat bahawa kita ini adalah faqir, dan yang kita amat memerlukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana itulah orang yang beriman itu, kendati pun dia dapat melakukan kebaikan, tetap dia akan meminta dengan Allah, ya Allah tolong saya ya Allah, ya Allah tolong saya ya Allah, ya Allah tolong saya ya Allah, tolong saya untuk terus melakukan kebaikan. Baik, so itu soalan yang pertama, kenapa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail pun berdoa dengan doa yang sangat menyentuh perasaan kita. Doanya pendek je, Rabbana taqabbal minna. Tetapi dengan Rabbana taqabbal minna itu, ya Allah, oh, kalau Allah tak terima, siapa lagi kah yang akan terima amal kami ini? Allahumma salli ala Muhammad. Baik, seterusnya, soalan yang seterusnya. Apa soalan yang seterusnya? Mengapakah lafaz mudhari'? Mudhari'. Mudhari'. Dalam bahasa Arab dia ada, paling tidak kita tahu ada madhi. Madhi past tense. Mudhari' itu adalah present tense. Bahasa mudahnya begitulah, mudhari'. Dan kebiasaannya mudhari' itu ditambah dengan ya di hadapan, tambahan ya di hadapan. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Baik, ada tambahan ya, dan kemudian barulah apa dan apa dan apa. Baik, so di sini kalau kita kembali melihat terhadap ayat Al-Quran ini, wa iz yarfa'u, yarfa'u. Ini dalam bentuk mudhari'. Mengapakah, soalannya, mengapakah lafaz mudhari' digunakan dalam ayat ini, sedangkan peristiwa ini berlaku pada masa yang telah berlalu? Rabbana wa iz yarfa'u Ibrahim. Kenapakah tidak disebutkan dalam lafaz madhi, ayat yang sudah berlalu, tapi disebutkan dalam mudhari'? Kita baca ini seakan-akan peristiwa ini masih hidup di sisi kita, dan seakan-akan ia sedang berlaku. So kenapakah disebut dengan lafaz mudhari'? Disebutkan dengan lafaz mudhari' itu supaya peristiwa yang berlaku di masa yang sudah berlalu itu sentiasa kita dapat ambil iktibar daripada dia. Walaupun peristiwa itu dah berlalu, tapi kita sebut seakan-akan ia sedang berlaku, maka itu lebih mudah untuk kita mengambil iktibar. Dan lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dalam menunaikan ketaatan, walaupun dalam keadaan sukar, mereka tetap merayu kepada Allah agar Allah menerima amalan ketaatannya itu. Itu yang kita nak kena ingat selalu. Wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawa'id. Kita kena ingat tentang ini peristiwa yang macam mana Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail meninggikan qawa'id. Dalam keadaan mereka melakukan ketaatan itu bukan dalam keadaan yang mudah, tapi dalam keadaan yang sukar. Dan kendati pun mereka sedang melakukan kebaikan, tetapi tetap meminta daripada Allah, taqabbal minna. Baik, itu yang pertama. Dan selain itu juga adalah untuk nak bagi tahu kepada kita tentang keagungan rumah Allah yang dibina, iaitulah Kaabah, supaya mereka mengagungkannya. Itu juga satu. So yang pertama adalah supaya kita mengingat kepada peristiwa yang berlaku terhadap Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Jadi masih segar diingatan ketika mana membaca ayat ini. Dan yang keduanya adalah supaya kita juga sentiasa sedar kalau dulu ada Nabi yang meninggikan Kaabah, maka hari ini jangan sampai kita jadi orang yang meruntuhkan Kaabah. Dan kalaupun kita tidak bercakap tentang Kaabah, kita ada rumah Allah. Saya antara perkara yang sangat menjadi kekhawatiran diri saya dan
kita doakan moga-moga Allah pelihara kita sampai ke hujung usia kita. Apabila ada dahulu dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan rumah Allah, tetapi sekarang meninggalkan rumah Allah dan berada jauh daripada rumah Allah, bukan kerana mereka melakukan kemaksiatan, tetapi kadang-kadang hati itu merajuk dengan orang yang tertentu. Kadang-kadang dekat Masjid Surau kita ni, dulu saya pengurusi, kan. Lepas tu bila dah awak naik pengurusi, macam mana? Ini bukan dekat tempat tuan-puan lah. Ini mungkin dekat tempat lain. Tapi banyak peristiwa-peristiwa itu berlaku, merajuk sampai tidak mahu memijak kaki ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai kita jadi seperti itu, ataupun jangan sampai kita pula jadi orang yang meruntuhkan kemahuan orang untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sentiasa mengingat tentang peristiwa iz yarfa'u Ibrahim. Baik, so itu adalah mengapa lafaz yarfa' itu dalam bentuk mudhari', dalam bentuk present tense, dan dalam bentuk peristiwa semasa. Why? Sedangkan ia sudah berlaku lama. Jadi kita dapatlah mengambil pelajaran yang sentiasa daripada wa iz yarfa'u Ibrahim ini. Dan moga-moga Allah bantu kita. Ya Allah, bantulah kami untuk kami terus kukuh melaksanakan ketaatan di setiap masa dan juga di setiap tempat. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Jadi itu adalah ayat 127. Apa kata haji dan juga hajah sekalian pada ayat 127? Apakah satu perkara yang bermanfaat yang haji dan juga hajah sekalian sudah dapat daripada ayat 127? Jom kita kongsikan di ruangan chat kita. Yang berada di Facebook boleh saja tuliskan di ruangan komen Facebook. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Karim. Tuan juga boleh on video masing-masing kalau ada yang nak on video, kerana saya tidaklah berseorangan pada malam ini. Siapa yang boleh on video, boleh saja on video masing-masing, tak ada masalah. Tapi dalam keadaan yang bersedia lah. Bersedia itu mungkin kerana ada yang berada di rumah, jadi dijaga dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Ya Allah, silakan. Alhamdulillah, Hajah Zalinah periksa niat kita bila melakukan sesuatu amalan, dan ini memang satu perkara yang sangat penting. Ya Karim, kena sentiasa perhatikan niat kita. Hajah Zakiyah sangat penting, petunjuk dan taufik Allah untuk bantu kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk taufik, dan kita memang harapkan itu, dan dalam masa yang sama ada step by step. Sebab itu ia bermula paling tidak dengan kemampuan untuk terus berfikir dan berfikir. Kemudian Hajah Nur sebagai hamba sentiasa berdoa kepada Allah yang Maha Pencipta. Rabbana taqabbal minna. Kita sentiasa berdoa. Hajah Mimi setiap apa pekerjaan yang kita lakukan, sama ada besar atau kecil, sentiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah terima. Memang kena doa sungguh-sungguh. Itu tanda kita ini hamba. Haji Romi kita hendaklah sentiasa berharap agar Allah menerima amalan kita, walau sebaik mana pun ataupun semulia mana pun kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Karim. Ya Karim. Dan seterusnya Haji Zulkifli, Haji Zul kita, doa amat penting. Masya-Allah, tabarakallah. Memang sangat penting doa dalam kehidupan kita. Itu senjata mukmin. Hajah Hartini sentiasa berdoa agar Allah memberi petunjuk dan hidayah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik. So, kita teruskan insya-Allah pada ayat yang ke-128. Ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah maha penerima taubat lagi maha mengasihan. Soalan, apa mesej Allah pada ayat ini? Soalan yang sama, apa mesej Allah? Jom kita kongsikan apakah yang dapat difahami oleh haji-hajah sekalian ketika mana melihat ayat ini. Allah sebut dengan maknanya, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang Islam yang berserah diri kepadamu, jadikanlah keturunan kami juga berserah diri kepadamu, tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara ibadah, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi mengasihan. Ya Allah, silakan. Hajah Amnah kata sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tub alaina. Hajah Nur kata berserah diri kepada Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Bagaimana yang lain? Muslimain. Kita menjadi seorang muslim. Jadi memang karakter muslim itu adalah, namanya pun itu muslim. Muslim sentiasa menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jom haja-haja sekalian kita berkongsi apakah kefahaman kita apabila membaca ayat yang terpapar di skrin sekarang ini. Ya Karim, ya Allah. Haji Romi kita sebaik mana pun kita, tiada daya upaya kita, hanya Allah yang jadikan kita ni baik. Allahumma salli ala Muhammad. Betapa itu satu kesedaran yang perlu kita letakkan dalam diri kita. Ya Karim. Hajjah Maryam sebagai hamba sentiasa berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih kepada yang sudah berkongsi dan yang lain juga boleh terus berkongsi. Di sini saya sempat baca Hajjah Memi kita, Nabi yang sememangnya utusan Allah pun tetap berdoa dan merendahkan diri kepada Allah dan tetap memohon agar taubat diterima. Allahumma salli ala Muhammad. Haji Zul, doa inilah sehingga kita doa hingga ke kita terima di ayah zuriat keturunan. Macam mana ni? Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kemudian Hajah Zalinah doakan juga untuk anak-anak. Okey, baik. Doakan untuk zuriat keturunan kita, anak-anak keturunan kita. Baik. Hajah Zakiyah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh kehidupan kita. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi hajah-hajah sekalian, mari kita berikan perhatian secara ringkasnya. Ini doa yang dibacakan, Rabbana waj'alna muslimain, ya Allah, dan wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, waj'alna muslimain, orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, muslimaini lak. Muslimaini lak, satu adalah jadikan kami dahulu orang yang berserah diri. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kemudian wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak,
dan jadikanlah daripada keturunan kami. Ini orang yang beriman. Dia tidak hanya memikirkan tengkorok dia sendiri, tetapi dia tenggorok dia. Dia tetap memikirkan bagaimana orang selepasnya. Wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadikanlah juga orang selepas daripada kami juga, keturunan kami juga adalah mereka yang berserah diri. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan juga cara ibadah kami. Dan ini juga menunjukkan bahawa ada ibadah, terutamanya ketika tentang haji itu, manasik itu murni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pandai-pandai pula kita nak buat cara ikut suka hati kepala kita. Buat ikut yang ditetapkan. Ada syariat yang dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lakukan. Dan ada pun kita, dengan kita melakukan itu, carilah sebanyak-banyak hikmah dan di sebalik apa yang kita lakukan itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kemudian wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Allahumma salli ala Muhammad. Betapa setelah beramal, bukannya tengok kami walaupun dah buat ikut syariat, kamu tak buat ikut syariat. Inilah kamu, kan? Ikut suka hati je nak beramal. Sedap kita mengatur orang. Jangan macam tu. And sekali lagi, kita mampu untuk buat kebaikan, untuk berada di atas jalan syariat, itu juga atas taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya Allah, ampunkan kami. Wa tub alaina, ampunkan kami. Dan terima taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Kalau tadi ditutup dengan asma yang lain, asmaullahul husna yang lain, pada keadaan ayat ini, ketika mana bercakap tentang taubat, maka yang disebutkan di sini adalah tentang Allah. Sesungguhnya engkau adalah penerima taubat dan engkau jugalah yang maha pengasih. Dan ini gandingan dua keadaan ataupun dua asma'ullahul husna yang sangat memberi kesan kepada diri kita bila kita faham tentang Allah At-Tawwab dan juga Allah Ar-Rahim. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita berikan perhatian persoalan. Kalau tadi kita dah faham secara ringkas, jadi hajar-hajar sekalian, sebenarnya kalau kita pergi ke kaedah ini, kita dapat yang pertama adalah minta untuk diri kita, yang kedua adalah minta untuk keturunan kita, dan kemudian mintalah untuk supaya kita dapat beribadah dengan kaedah yang benar, dan kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon diterima, dan kemudian kita nyatakan apakah asma yang terkait dengan permintaan kita itu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi begitu poin-poin yang dapat kita fahami. Dan sekarang kita lihat beberapa persoalan. Soalan yang pertama, kenapa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail bertaubat? Taubat ni selalu kita fikir untuk siapa? Untuk pendosa. Kan? Untuk orang yang buat maksiat. Itu kan biasa kita faham. Tapi dah orang tu baik, dah orang tu soleh, dah ada orang tu tak buat salah, pasal apa pula nak minta maaf? Kan? Jadi macam anak saudara saya ni, dia nak minta maaf hari raya, nak minta maaf tapi tak tahu buat salah apa, tak payah minta maaf. Kadang-kadang anak saudara kita ni macam caragam dia ada kan. Allahumma salli ala Muhammad. So kenapa nak bertaubat? Sedangkan bukan hanya mereka dalam keadaan kalau cakap tentang bukan seorang pendosa, bahkan mereka itu dalam agama ini berada pada martabat yang tinggi. Allahumma salli ala Muhammad. Pun mereka bertaubat. Why? Soalannya why? Kenapa macam tu? As-Sa'di menyebutkan oleh kerana hamba itu tidak akan terlepas daripada kekurangan. Kita ni selama namanya hamba, kita tidak terlepas daripada kekurangan. Maka sebab itulah perlu untuk sentiasa bertaubat, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Terimalah taubat kami
sesungguhnya engkaulah maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Kerana tadi permintaan kita itu adalah kerana kita sedar bahawa kita ni tak terlepas daripada kekurangan. Dan terkadang kita melakukan sesuatu ada kurang pada niat kita. Nampak pada hasilnya sudah amat bagus. Boleh jadi dia terkurang pada niat. Dan boleh jadi ada orang yang niatnya sudah amat bagus tetapi pada hasilnya itu tidak nampak sangat. Bahkan ada orang yang niatnya bagus dan hasilnya bagus tapi ketika mana dia buat sesuatu itu sebenarnya dia sendiri pun tak puas hati dengan proses yang dia lakukan. Betapa dalam hidup kita ni ada sahaja kekurangan-kekurangan yang ya Allah, tolong ya Allah, ampunkanlah. Dan ketika mana kami melakukan sesuatu itu boleh jadi ada yang kami lakukan dalam keadaan kami tak sedar dan juga ada yang kami lakukan dalam keadaan kami riak, dalam keadaan kami mahu tunjuk kepada orang, dalam keadaan di hujung daripada apa yang kami lakukan itu adalah untuk mendapatkan habuan dunia semata-mata. Allahumma salli ala Muhammad. Ada banyak perkara yang boleh merosakkan kebaikan kita itu. Maka kita minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini dua nama yang cukup gah ketika mana kita membaca Al-Quran pun tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah yang menghalang untuk kita terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan itu yang kita nak kena bagi tahu pada diri kita bahawa kita ni ada banyak kekurangan. Sebab itu orang yang ikhlas, saya tuliskan di Facebook saya pun sebelum ni. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang sentiasa merasa kurang. Orang yang sentiasa merasa tidak sempurna amal yang dilakukan. Ada orang yang ketika mana dia buat kebaikan, bersedekah misalnya. Ada orang kata pada dia, baiknya kamu ni, rajinnya sedekah, cemburu saya dengan kamu. Lalu dia kata, Allahu Akbar, banyak sangat nikmat yang Allah bagi pada saya, kan? Dan saya hanya buat sikit sangat, belum mampu sebenarnya nak balas nikmat yang Allah bagi. Dan lihat, ketika mana dia buat baik yang orang tengok baik sangat-sangat, itu pun dia masih lagi merasakan bahawa amalnya itu belum cukup. Dan rajinnya kamu ni baca Quran, cemburu betul aku tengok. Kan? Ya Allah, banyak masa Allah bagi, ini je masa yang aku gunakan untuk baca Quran, malasnya aku. Dan dia mengaku yang banyak kekurangan yang ada pada diri. Rajinnya kamu pergi ngaji ilmu, kelas sana pergi, kelas sini pergi, rajinnya kamu. Hiduplah rajin, ya Allah, banyak nikmat yang Allah bagi. Ini je masa. Kalau dulu suruh belajar malas, sekaranglah masa nak pergi belajar sungguh-sungguh ni. Allahu Akbar. Dia sentiasa merasa bahawa apa yang dilakukan itu tidak sempurna. Kalau tidak, si delik lah. Tengok siapa lah yang buat, kan. Allahumma salli ala Muhammad. Kena jelaskan pada diri kita bahawa kita tak lepas daripada kekurangan. Dan atas dasar itulah kita minta daripada Allah keampunan dan juga rahmatnya. Ya Karim. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah ketika mana kami lakukan sesuatu. Malam ini saya bukanlah mengajar, berkongsi ilmu. Ya Allah, ampunkan saya ya Allah. Dan boleh jadi dalam saya berkongsi ilmu ini ada tipu daya dunia yang sedang bertenggek di atas bahu saya. Ya Allah, ampunkan saya, kan. Minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. So itu pada ayat 128 dan masih lagi pada ayat 128 terkait dengan taubat. Soalan, adakah taubat setiap individu berbeza? Taubat ada beza-beza ke? Wallahu a'lam. Mari kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Alusi. Ya Karim. Al-Alusi menyebutkan setiap pentaubat itu bertaubat dengan cara ataupun sebab yang berbeza. Baik. Adapun orang Muslim yang biasa macam saya, Wallahu a'lam, tuan-tuan yang mendengar adalah hamba Allah yang mulia. Tapi saya seorang Muslim biasa, ini taubat. Seorang Muslim biasa macam saya yang
sentiasa menyesali dosa dan sentiasa berazam supaya tidak mengulangi dosa tersebut dan memulangkan apa-apa yang dicuri ataupun dirampas jika mampu atau berniat memulangkannya jika tidak mampu. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika mana seorang muslim biasa itu doa, itu taubatnya. Taubatnya menyesal dan berazam tak ulang lagi. Kerana tak mudah tuan-tuan. Kadang-kadang kita menyesal hari ini. Esok buat balik. Itu kira baguslah. Ada orang menyesal sekarang. Dan baru pusing belakang. Dia dah buat masalah balik. Kalau dalam istilah tertentu ke belakang pusing. Baru ke belakang pusing. Dah dia buat benda-benda yang tak senonoh. Dah dia bermaksiat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini manusia. Jadi sebagai seorang muslim biasa, ini antara sebab dan juga cara taubatnya. Adapun ada orang yang lebih tinggi martabatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Mereka bertaubat dan tidak lagi mengulangi perbuatan makruh. Makruh ini bukannya dia buat itu. Terlintas di hati pun dia dah tak ada dah. Kan? Ya Karim. Kekurangan dalam beribadah ataupun melaksanakan ibadah tanpa cara yang sempurna. Ini taubat orang yang lebih tinggi. Ini taubat orang yang mempunyai martabat ini. Mereka ini jangankan melakukan kemaksiatan, bahkan nak melintas dalam hati mereka nak melakukan kemaksiatan itu pun dah tak ada dah. Kita ni kadang-kadang walaupun dah taubat tetapi rasa macam nak buat. Itu yang berlawan dengan diri, berlawan dengan hati kita ni. Ya Karim. So ini darjat yang kedua untuk orang-orang yang lebih tinggi martabatnya. Adapun taubat mereka yang lebih tinggi martabat itu seperti mana para nabi, lihatlah yang diminta oleh mereka adalah agar ditinggikan kedudukan. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Betapa yang dimahukan itu adalah ditinggikan darjat. Nanti bagaimana ditinggikan darjat itu sampai wa ba'as fihim rasulan minhum. Dan diminta untuk dibangkitkan rasul dalam kalangan mereka. Ya Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka ayolah kita tanya diri kita, taubat kita ini taubat yang mana? Adakah taubat kita ini adalah taubat yang memang kalau kita taubat, kita dah tak terlintas lagi dalam hati kita dan tak terfikir pun langsung untuk mengulangi balik kesilapan itu? Ataupun kita ni masih lagi taubat orang yang biasa dan sedar, kena cari pengetahuan dan juga kesedaran di mana tahap kita. Kerana ada orang yang tahapnya sudah berada pada tahap yang tinggi, maka taubat mereka itu adalah supaya Allah tinggikan darjat, tinggikan lagi darjat, tinggikan lagi darjat. Macam mana nak diangkat kedudukan kalau kita masih lagi berada pada tahap yang sama? Kita masih lagi berada pada takut yang lama. Itu satu perkara yang kita nak berikan perhatian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka cari pengetahuan, cari kesedaran. Di mana kita? Dan moga-moga ada taubat yang kita memang taubat itu dah taubat betul-betul. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Karim. Ya Hajah Nuraini. Taubat pun ada dia punya tahap-tahapnya. Ini yang dibincangkan oleh Al-Alusi ketika mana menyebut tentang tahapan-tahapan taubat. Taubat setiap kita ni berbeza. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi itu adalah pada ayat 128. Kita akan masuk ayat 129. Tapi sebelum kita masuk ayat 129, jom. Haji-haji sekalian, kita kongsikan di ruangan chat sekali lagi apakah yang dapat diperolehi pelajaran pada ayat 128.
Jom kita kongsikan di ruangan chat kita apa pelajaran yang kalian perolehi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil tu bolehlah saya minum. Bismillah. Mari kita tulis. Kalau tak tulis, nak cakap pun tak ada masalah. Ustaz nak tulis panjang, Ustaz, cakap pun tak ada masalah. Mari kita kongsikan. Kita ada sekitar 15 minit lagi dan kita maklum rakan-rakan kita masih lagi ramai beraya. Ramai beraya. InsyaAllah habis Syawal nanti ni berbondong-bondonglah kita ke majlis ilmu harapnya insyaAllah. Hajah Nur taubat memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nak kena sentiasa ingatkan diri kita supaya minta keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Karim. Terima kasih Hajah Nur. Bagaimana yang lain? Yang lain. Jika dapat kongsikan, kita tuliskan sedikit di ruangan chat. Hajah Nuraini tersentap apabila melihat tahap taubat. Biasa janji tak nak ulang, tapi tak pernah terfikir taubat untuk meninggikan darjat. Dan itu juga pelajaran untuk kita. Untuk meninggikan darjat itu, lalu perhatikanlah taubat kita. Adakah kita ni taubat yang tahu buat? Tak apalah kita taubat. Tapi kita doakan sampai taubat itu sungguh-sungguh tak terlintas lagi. Dan tak datang lagi, tak hadir lagi dalam hati kita. Dan kemaksiatan yang tak sepatutnya kita lakukan. Hajah Zakiyah kena bertaubat dengan sungguh-sungguh kerana dosa terlalu banyak, kena minta ampun banyak-banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Sama-sama kita. Dan sama-sama kita. Apatah lagi saya yang banyak bercakap ini, banyak bercakap, banyak salahnya. Dan lalu itu yang kena berikan peringatan. Haji Zul sentiasa bertaubat. Masya Allah. Ya. Kita diajar untuk beristighfar 70 kali, 100 kali. Paling tidak kita memahami dalam konteks bukan astagfirullah, 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 tapi dalam konteks zikir yang kita datangkan ingatannya itu selalu sampai kita terhindar daripada maksiat. Hajah Maryam sentiasa bertaubat, memohon keampunan Allah, berazam tidak mengulanginya lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sudi berkongsi di ruangan chat. Kita nak terus yang lain-lain juga. Saya yakin mungkin sedang type dan sebagainya. Ya Allah, tapi kita nak teruskan ke ayat 129 yang terakhir pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat firman-Mu dan mengajarkan mereka isi kandungan kitab Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan dan membersihkan hati dan jiwa mereka dari syirik dan juga maksiat. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jom kita fikirkan bersama-sama apa mesej Allah pada ayat ini. Kita tuliskan di ruangan chat sekali lagi ataupun nak bercakap pun tak ada masalah. Dan apa yang dapat difahami daripada ayat ini. Sementara itu di ruangan chat dapat saya lihat Hajah Zalinah mungkin dalam ibadah
ada banyak kekurangan dan amalan kita banyak kemaksiatan. Sebab itulah kita perlu sentiasa bertaubat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, silakan. Apakah mesej Allah pada ayat ini? Jadi setiap kali kita baca Al-Quran, haji-hajar sekalian, kita dah trigger dengan soalan ini. Apa mesej Allah ni? Allah nak bagi tahu apa ni? Kalau bahasa mudahnya lagi lah kan. Bahasa formalnya apa mesej Allah untuk saya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa mesej Allah? Ada beberapa mesej yang kita boleh berikan perhatian. Yang pertamanya apa dia? Ini. Hajah Nur kata membaca Al-Quran dapat membersihkan hati. Masya Allah, tabarakallah. So itu mesej yang pertama. Ada mesej yang lain daripada teman-teman. Kita boleh kongsikan juga di ruangan chat. Wahai Tuhan kami. Apa dia? Rabbana wa ba'ats fihim rasula. Utuskanlah kepada mereka seorang rasul minhum, dari kalangan mereka sendiri. Wa ba'ats fihim rasulan minhum. Utuskanlah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi itu mesej yang penting untuk kita juga berikan kefahaman tentang wa ba'ats fihim. Bukan wa ba'ats minhum. Ini adalah wa ba'ats fihim, pada mereka, bukan daripada kami. Seakan-akan berikan gambaran tentang bahawa doa ini adalah doa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Kalau kita lihat apakah yang dikehendaki, bukannya tentang kami semata-mata, tetapi ada zuriat keturunan yang saleh, ada orang-orang yang saleh, maka wa ba'ats fihim, bangkitkanlah daripada kalangan mereka itu. Siapa dia? Rasulan minhum, rasul daripada kalangan mereka. Terkait dengan rasul itu daripada kalangan mereka. Nak beritahu bahawa satu antara lainnya adalah utusan itu lebih mudah didekati apabila ia berada pada sesuatu kaum. Itu satu. Yang keduanya adalah kita sebagai umat Islam, kita tahu bahawa utusan kita adalah daripada kalangan manusia. Kerana ada yang lebih senang, kenapa tak diutuskan malaikat sahaja untuk mengajar kami? Seakan-akan bahawa sesama manusia itu apa kelas? Baik, hantarlah malaikat ke, kan? Ataupun kalau tidaklah dalam kalangan malaikat, hari ini kita dimomokkan ataupun kita didoktrinkan dengan superpower, kan? Adanya apa? Batman, Superman. Banyak superpower yang, dan kita seakan-akan bahawa kalau dulu, kalau bestnya kalau dapat jadi Superman, bestnya kalau dapat jadi Batman, bestnya kalau dapat jadi Spiderman. Seakan-akan itulah satu kebanggaan. Tapi Rabbana, tengok doanya, wa ba'ats fihim rasulan minhum, dalam kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatika, yang ini yang pertama, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Yatlu alaihim ayat. Tala, tilawah, kita sudah bincangkan banyak kali tentang makna tilawah, iaitu baca sampai dihayati, sampai diikuti bacaan itu, maknanya diamalkan. Itu tala, tilawah. Yatlu alaihim ayatik, ayat Al-Quran. Dan kemudian wa yu'allimuhumul kitab, dan diajarkan isi kandungan Al-Kitab. Baca dan juga diajarkan. Wal hikmah, dan juga hikmah kebijaksanaan. Apa itu hikmah? Apa itu hikmah? Soalan Super Mas. Apakah yang dimaksudkan dengan hikmah? Sampailah wa yuzakkihim. Ini
ketika mana seseorang itu belajar Al-Quran, jangan sampai kita belajar tapi kita tidak bawa sampai kita dapat tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita. Alhamdulillah. Dan Haji Rami kata sunnah, dan itulah yang banyak difahami oleh para ulama. Hikmah itu terkait dengan sunnah. Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Dan kemudian di hujung ayat ini disebutkan tentang innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau lah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ini beberapa mesej yang kita ya, kebaikan juga salah satu daripada maknanya. Alhamdulillah. Terima kasih Haji Zakiyah dan juga Haji Meriam. Mari kita tanyakan soalan. Di hujung ini ada beberapa persoalan yang kita boleh tanyakan. Yang pertamanya adalah, apakah hikmah? Tadi soalannya tadi. Hikmah itu apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Diajarkan kitab Al-Quran. Dan hikmah itu apa dia? Maka Al-Qurtubi menyebutkan bahawa hikmah itu adalah pengetahuan dalam agama, faqih dalam mentakwil, dan juga kefahaman yang wujud dalam diri yang merupakan cahaya dari Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ini hikmah. Hikmah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim itu adalah pengetahuan dalam agama. Sebab itu doakan. Saya kalau setiap pagi kalau hantar anak ke sekolah itu, ini antara dua soalan yang saya akan tanya. Datang sekolah kerana siapa? Walaupun masih kecil, tak apalah kita tanyakan itu. Kadang-kadang tak faham tapi dia bagi jawapan. Kerana Allah. Simple je soalannya. Kerana Allah. Dan dah besar nanti nak jadi apa? Jadi ulama. Dan antara yang kita lakukan pada anak kita ni, siapa boleh lakukan? Haji-hajah boleh lakukan pun. Pada cucu kita, doakan untuk dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Supaya apa? Supaya kita jelas bahawa umat kita ini bukanlah kerana kita tidak boleh bangkit, bukan kerana kita lemah, tetapi kerana kita masih jauh dari hikmah. Itu sebabnya. Tadi hikmah seperti mana yang dinyatakan dalam nota ini, Hajah Zakiyah. Ni. Pengetahuan dalam agama, faqih dalam takwil, dan juga kefahaman yang wujud dalam diri yang merupakan cahaya daripada Allah, itu yang disebutkan oleh Al-Qurtubi terkait dengan hikmah. Dan sekali lagi, ia menjadi peringatan yang penting kepada kita bahawa umat ini selamanya akan terperosok ke bawah selama mana kita meninggalkan hikmah itu. Sebab itu berusahalah untuk kita membina generasi hikmah dan bersungguh-sungguh kita doa, insya-Allah. Tulis doa yang Ustaz baca tadi. Hajah Hartini. Ini doa Allahumma salli ala Muhammad. Yang dibacakan oleh Nabi SAW kepada saya tak ingat sama ada Abdullah ibn Abbas. Ibn Abbas itu sendiri. Tapi antara itu asalnya Abdullah ibn Abbas. Doanya bila Nabi SAW bacakan kepada beliau, Allahumma faqihhu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa yang dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau tak silap saya, pada Abdullah bin Abbas, dan lihatlah bagaimana beliau kendati pun Nabi SAW wafat pada usia beliau masih kecil,
tetapi pada usianya yang masih kecil itu beliau adalah salah seorang yang menjadi rujukan umat. Masya-Allah tabarakallah. Kecil orangnya tetapi besar jiwanya dan juga besar ilmunya. Dan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan kalau kita baca untuk diri kita sendiri, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kerana kita perlukan sangat-sangat kembali kepada hikmah. Maka ini hikmah. Dan yang seterusnya, terakhir persoalan pada malam ini adalah kalau tadi apakah hikmah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka di sini persoalan yang sudah pun kita bincangkan, apa maksud hikmah itu sendiri? Hikmah itu sendiri maksudnya apa? Ini sudah pun kita bincangkan dan jawapannya adalah sunnah. Dan ini yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah. Maka Allah perintahkan para isteri Nabi untuk mengingati apa yang dibacakan di dalam rumah mereka berupa kitab dan juga hikmah. Maka hikmah itu membawa maksud sunnah. Dan adapun kitab Al-Quran itu disebut dengan kitab. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kitab yang disebutkan itu adalah Al-Quran dan juga hikmah itu adalah sunnah. Manakala apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW selain daripada Al-Quran itu, maka itu adalah sunnah. Sunnah Nabi SAW. Maka pelajaran besar juga untuk kita pada malam ini ketika mana kita memahami tentang itu step-stepnya, maka berusahalah untuk kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam keseharian kehidupan kita. Dan ya Karim, saya juga amat tertarik dengan ayat ini, iaitu Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Ini juga ayat yang kita baca dalam surah Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua. Ayat yang pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddus al-azizil hakim huwallazi ba'atsa fihim rasulan minhum. Huwallazi ba'atsa fihim rasulan minhum. Apa dia? Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Dan kalau kita lihat dalam surah Allahumma salli ala Muhammad, surah yang ke-62 juga ayatnya terkait dengan ini. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Jadi ini yang terkait dengan Nabi SAW. Rasul dalam kalangan kamu, iaitu Nabi SAW. Dan apakah yang dilakukan oleh Nabi? Yatlu alaihim ayatihi, menerangkan ataupun membaca ayat-ayat itu, wa yuzakkihim, dan juga menyucikannya, tazkiyatun nafs, wa yu'allimuhumul kitab. Ini step yang disebutkan dalam ayat ini pula, dan mengajarkan kepada mereka kitab, wal hikmah, dan juga hikmah. Dan lihatlah apakah natijahnya bila ini diberikan perhatian dalam kehidupan kita. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Maka barang siapa yang masih lagi hidupnya belum disuluhi dengan cahaya, dan yang rasa hidupnya masih lagi berada dalam keadaan dalal, maka apakah petunjuk daripada Al-Quran? Ini dihidupkan. Hari ini kita merasakan bahawa gandum India dah tak supply, contohnya lah. Saya nak beli ayam, nak buka tadi nak beli ayam, ayam pun dah tak ada. Rasa macam kritikalnya kehidupan hari ini. Dan bahkan ada yang sampai membicarakan tentang pergilah beli ayam, pergilah balik kampung, pergilah macam-macam lah. Dan yang disebutkan, wallahu ta'ala alam, boleh jadi itu salah satu daripada pandangan manusia. Tetapi ketika mana kita tahu kita berada pada zaman yang Masya Allah, tabarakallah, menggerunkan sebenarnya pada zaman ini, maka tak lain dan tak bukan agar kita tidak terus berada dalam keadaan dalal, dalam keadaan kesesatan al-mubin, dan kesesatan yang nyata. Maka hidupkanlah ini, hidupkanlah sunnah Nabi SAW, hidupkanlah Alkitab, dan sentiasalah menyucikan hati kita ini, tazkiyatun nafs,
Dan bagi siapa yang ada kemampuan untuk mengajarkan kitab, ya Allah terus ajarkan kepada umat agar umat ni segera kembali kepada Alkitab. Dan kalau boleh bergabung, bergabunglah. Dan jangan bersendirian, bergabunglah sebesar-besarnya dan seramai-ramainya, supaya insya-Allah dengan kita bergabung itu membawa kepada lebih ramai manusia yang boleh yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Wallahu taala alam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji hajah sekalian, 10:35 saya fikir kita kena berhenti sebentar lagi. Dan sebelum kita berhenti, insya-Allah saya membuka ruang sekiranya ada yang nak berkongsi apakah dapatan masing-masing pada malam ini, ataupun ada yang mungkin nak bertanya satu ataupun dua soalan yang mana kita sempat. Ya Allah, kita buka masa. Boleh tanya di ruangan chat ataupun boleh tanya dengan menggunakan terus unmute sahaja. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, silakan. Ada perkongsian. Kalau ada soalan pun saya tidak menjanjikan jawapan kerana paling tidak jawapan yang akan saya berikan adalah wallahu a'lam. Bukan paling tidak, kerana memang kalau tak tahu hanya Allah yang tahu. Tapi insya-Allah kita bincangkan sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Soalan daripada Puan Azimah. Baik. Apa dia tu? Baik, doa ni boleh baca juga masa usap kepala baby yang baru dilahirkan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Doa yang tadi kita baca tadi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini antara doa yang dibacakan kalau tahnik, antara yang dibacakan itu doanya, antara doa yang dibaca. Ya Allah, silakan. Tak ada masalah. Kita baca, anak-anak saya pun daripada kecil, dan daripada mereka baru lahir lagi pun, setiap kali sebelum tidur ada beberapa doa yang saya baca, termasuklah doa ini. Diusapkan di ubun-ubun, dan ialah kita sebagai ayah kita mengharapkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita doakan dan kita hembuskan di ubun-ubun. Dan kenapa di ubun-ubun? Nanti ada perbincangan yang panjang untuk kita bincangkan. Tapi poin dia adalah boleh, amat digalakkan untuk membaca doa ini. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, baca untuk diri kita sendiri. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Bacalah untuk diri sendiri. Bahkan kitalah, kalau tadi terkait dengan Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum, dibangkitkan rasul dalam kalangan mereka, tapi sebelum dibangkitkan rasul itu, kita dulu adalah orang yang Rabbana waj'alna muslimain. Itu doa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Kami dulu jadi orang yang berserah diri. Dan barulah mereka mendoakan kepada orang lain juga menjadi orang yang muslimatan lak, berserah diri juga. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada malam ini. Saya akan maklumkan semula insya-Allah apakah pertemuan kita pada minggu hadapan pada hari Selasa juga atau macam mana, tapi insya-Allah kita ikhtiarkan pada setiap minggu itu ada satu malam yang kita dapat bertemu dan kita dapat membahaskan ataupun membicarakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita terus bertanya dan berfikir dan berfikir. Jadi kalau dalam kelas ini sebenarnya kita sedang menjemput paling tidak itu hidayah di tingkat pertama itu, berfikir dan terus berfikir dan terus berfikir. Adapun mahukan penjelasan yang mendalam dan sebagainya, ya Allah, kita ada banyak lagi kelas-kelas yang menerangkan. Tapi saya amat khawatir ketika mana banyak mendengar dan apa yang diterangkan, tapi kerana kita tidak mahu berfikir, akhirnya kita dengar 10 tahun tapi kita tidak menjadi seseorang selepas 10 tahun walaupun sudah banyak mendengar. Mulakanlah dengan berfikir, dan mudah-mudahan ini sebagai sebahagian daripada kelas untuk kita sama-sama berfikir, insya-Allah. Wallahu taala alam. Terima kasih kepada semua.
نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Selamat Hari Raya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, selamat Hari Raya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.